Sebenarnya program memang bagus. Memang there's no doubt. Memang tak ada silap program ni. Wajar diteruskan. Malah Kak Mak rasa baik, lagi bagus kalau lebih diiklankan biar ramai orang dapat manfaat daripada program ni. Sebenarnya program memang bagus. Memang there's no doubt. Memang tak ada silap program ni. Memang tujuan orang ustaz ni pun memang untuk menggalakkan untuk orang faham, untuk lebih khusyuk solat kan, semua untuk kebaikan. Memang memang wajib diteruskan. Saya ucapkan Ustaz terima kasih banyak. Semoga Allah bagi Ustaz kesihatan yang baik untuk terus berdakwah, menyampaikan kebaikan kat semua orang, dan mudah-mudahan lebih ramai lagi orang di luar sana yang nampak apa yang Ustaz lakukan. Memang benda ni tak lain tak bukan daripada semua kita nak mencari redha Allah. Mudah-mudahan ramai lagi orang kat luar sana yang akan join Ustaz lah, insya-Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Syawal, salam keberkatan, salam kerinduan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan kami akan Ramadan yang telah berlalu bagi kami. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Watasallamuhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala. Mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita mendengar nasihat yang seterusnya. Yang nasihat ni tuan-tuan kita dengar daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, seorang as-sahabah, sahabat Nabi yang bukan sahaja hebat, bahkan al-mubashirina fil jannah, yang digembirakan dengan mereka itu dengan syurga. Yang sebagaimana kalian maklum, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, seorang as-sahabah yang mendapat gelaran As-Siddiq itu tatkala membenarkan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Jadi pada pagi ini kita mendengar satu nasihat yang begitu hebat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, Arba'atun tamamuha bi'arba'atin, tamamus salati bisujudis sahwi, wasawmu bisadaqatil fitri, wal hajju bil fidyati, wal imanu bil jihadi. Artinya apa? Arba'atun, tulis di ruangan komen. Empat perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Apa dia? Pertama, as-salah, sembahyang. Yang kedua, as-saum, puasa. Tak kira lah puasa yang wajib ke, puasa yang sunat ke. Wal hajju, dan haji. Yang keempat, wal imanu, dan iman kita. Empat perkara ni tamamuha bi arba'atin, dapat disempurnakan ia dengan empat perkara. Maknanya apa tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, empat perkara ni hebat dah. Kita sering lakukan pagi, petang, siang dan malam. Namun kadang-kadang kegagalan ataupun masalah yang berlaku. Kenapa solat
puasa, haji, iman kita makin tak bertambah ataupun makin tidak memberi impak ataupun kesan dalam diri, dalam kehidupan, dalam keimanan, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis antara punca-puncanya boleh jadi dia tidak sempurna. Macam solat lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar kan dalam program nak berarti solat. Kita ada rukun. Dalam rukun kita ada syarat. Banyak orang belajar berkenaan rukun solat. Daripada berdiri betul, niat, takbir, sampai habis. Dia hafal 13. Tapi dia lupa. Dalam setiap satu rukun itu ada syarat. Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Siapa yang masih lagi tak tahu? Rupa-rupanya dalam rukun ada syarat. Dalam kaedah usul kata, fa'inin tafasyartu fantafal masyrut. Apabila ternafilah syarat, maka ternafilah apa yang disyaratkan. Maknanya kaedah usul kata, kalau syarat rosak, maka rukun rosak. Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Berapa ramai yang tak tahu dalam solat ada syarat? Ini contoh yang paling mudah saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Betapa pentingnya memahami kesempurnaan bagi sesuatu perkara. Betapa pentingnya mempelajari kesempurnaan bagi sesuatu amalan. Dan hari ini apa yang kita nak kongsikan ialah betapa pentingnya belajar, bukan saja mengkaji tuan-tuan, bahkan betapa pentingnya kita belajar berkenaan bagaimana cara nak menyempurnakan sesuatu, kita nak mengimprovekan sesuatu. Jelas ke jelas? Jadi kita akan belajar pada pagi ini 4 perkara yang disempurnakan dengan 4 perkara yang lain. 4 perkara ni, solat, puasa, haji, iman, nak sempurna betul-betul, ni kaedah dia. Jelas ke jelas? Baik. Yang pertama, arba'atun, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, arba'atun tamamuha bi arba'atin. 4 perkara ni dapat disempurnakan. Bermakna kalau kita buat yang ni, insya-Allah selesai. Sempurna. Yang pertama, tamamus salah bisujudis sahwi. Tulis di ruangan komen nombor 1. Yang pertama apa dia? Bermula kesempurnaan solat itu adalah dengan 2 sujud sahwi. Tulis. Kesempurnaan solat itu adalah dengan 2 sujud sahwi. Maknanya apa? Berkata Imam An-Nahrawi, sujud sahwi dilakukan bila memindahkan bacaan dari tempatnya atau meninggalkannya. Sama ada berupa rukun, sunat ab'ad, mahupun sunat hai'ah. Apabila hal itu termasuk rukun, mutlak melakukan sujud kerana memindahkannya. Apabila sunat ab'ad, jika tasyahud awal, mutlak melakukan sujud. Jika kunut serta bermaksud kunut, maka bersujudlah. Kecuali jika hanya berzikir. Apabila sunat hai'ah, janganlah bersujud. Kecuali ia telah memindahkan surah dari tempatnya. Baik, maknanya apa tuan-tuan? Tulis. Kita di solat, kadang-kadang kita buat salah. Tu saja. Salah tu ada salah yang berat. Ada salah yang pertengahan. Ada salah yang ringan. Salah yang berat sehingga boleh membatalkan solat. Jaga. Salah yang pertengahan perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh apa dia? Kunut dan juga tahiyat awal. Sama ada tak baca tahiyat awal ke? Lupa tahiyat awal ke? Sengaja tak nak baca kunut ke? Masalan. Walhal bila kita beriktiqad, berpegang di atas mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, kena baca kunut. Sengaja tak nak baca. Ulama kata sujud sahwi. Kalau tak sujud, tak batal. Tapi kan dia dah kata,
Tajuk pun jelas, tamamus salah bisujudi sahwi. Kamu nak dapat kesempurnaan solat, sujud sahwi. Itu kesalahan yang pertengahan. Yang ketiga kata ulama, yang pertama tak boleh sujud sahwi dah, batal. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang ringan. Juga ada yang kata ulama dijabarkan, ditukarkan, digantikan dengan sujud sahwi. Contoh masalah bacaan ke, terlupa ke ada sebagainya, terlupa rakaat ke, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kata ulama, kalau was-was antara 3 dengan 4, ambil 3. Tambah lagi 1. Lepas tu, sujud sahwi. Jadi maknanya tuan-tuan, sujud sahwi ni nampak biasa sahaja dari sudut hukumnya. Tapi kalau hari ni kita nilai dari sudut kepahaman yang sebenar, tulis. Saya nak tuan tulis benda ni. Yang pertama, kehebatan sujud sahwi ni, dalam bacaan sujud sahwi itu ada tauhid yang sebenar. Tulis. Dalam kehebatan sujud sahwi itu ada tauhid, ada pengenalan. Macam mana tauhid? Sunat kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Bayangkan kalau kalian baca ayat ini ketika sujud sahwi dan faham Maha Suci Tuhan. La yanamu, yang tak pernah tidur. Wa la yashu, dan tak pernah lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya Allah, Maha Suci Kau, Ya Allah. Waktu sujud ni, kita baca. Ya Allah, Maha Suci Kau yang tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Maha Suci Kau, Ya Allah, yang tak pernah tidur dan tak pernah leka. Maha Suci Kau, Ya Allah, tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau sokmo kita baca ayat ni, apa yang terbit daripada hatinya kita dan mindanya kita? Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Apa yang betul-betul kita faham? Sebab tu, walaupun dari sudut hukumnya sunat, bahkan bukan kata sunat. Contohlah kalau tuan solat, lupa baca kunut. Lepas tu, kan sunat sujud sahwi, lupa pula sujud sahwi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa. Ya, dalam hukum fiqih tetap sah, tak batal solat, tetapi tak tamam. Tak sempurna. Tak sempurna. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di sebalik kesempurnaan sujud sahwi itu, yang saya rasa poin ni antara poin yang tuan-tuan tak pernah dengar sebelum daripada ini. Di sebaliknya itu ada tauhid yang sebenar. Sebab nak bagi faham kehidupan kita ni, hidup lekang dengan tauhid takkan berlaku. Sebab hidup kita sentiasa bertauhid. Hidup kita sentiasa bertuhan. Jadi baca dengan kefahaman yang betul, keyakinan yang betul, dan bawa ia di luar solat. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ya Allah, Maha Suci Kau yang tak pernah tidur. Kalaulah betul-betul kita yakin tajalli benda tu, tajalli ni tuan-tuan tak bisa dengar kot perkataan ni. Kalau circle kami yang belajarlah KK2, mereka bisa dengarlah tajalli, takhalli, tahalli. Tajalli ni rasa, tulis. Belajarlah sikit-sikit. Cuba jangan tanyalah bab KK ni, khatam kitab ni. Sebab kami dah tak buka melainkan tahun depan pula, 2022. Baru kita sembang 2022 nanti. Baik. Maknanya, kalau kita tajalli betul-betul, kita rasa Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha Suci Tuhan yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa, tak pernah lalai. La ilaha illallah. Agak-agak tuan-tuan, hidup kita di luar solat bagaimana? Kalau kita bawa makna sujud sahwi itu dalamnya hidup. Kalau kita bawa makna sujud sahwi itu dalamnya kehidupan. Kalau kita bawa makna sujud sahwi itu dalam perlakuan. Kalau kita bawa makna sujud sahwi itu dalamnya titah apa yang kita lakukan. Sekejap. Iklan daripada Ji Ismail. Makna setiap gerakan solat. Panjang. Boleh. Tak ada masalah. Saya boleh huraikan. Dia ada takhasyu'an.
dia ada tadarruan. Daripada setiap perbuatan solat ni, dia ada makna dia. Nantilah dalam program nak baki solat nanti, insyaAllah kita akan bantu benda ni. Jelas ke jelas. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar, cuba NBS ni lambat lagi, bulan depan. Kalau program yang akan mendatang ni, interaktif cinta solat ICS, memang kita akan jelaskan benda-benda lagi. Cuma sekarang ni waktu santapan rohani. Bila santapan rohani, adab saya kena baca kitab ni. Dan soalan dia tanya tu bagus. Cuma memerlukan masa yang panjang. 1 jam tak cukup. Saya hurai berkenaan perbuatan, hikmah dan rahsia daripada gerakan solat. Setiap gerakan ni ada nama-nama dia. Dan kalau nama kita dalam bahasa Melayu, rokok. Dalam bahasa Melayu, iktidal. Dalam bahasa kita, sujud. Dan dalam bahasa kita, berdiri. Itu bahasa kita. Tapi bagus soalan Ji Ismail ni. Tapi dalam bahasa tasawuf, setiap movement solat ni ada nama-nama tersendiri. Bagus soalan Ji ni. Nanti insyaAllah lah kita belajar nanti dalam program interaktif cerita solat. Kalau rasa nak join, ahlan wa sahlan. Nanti admin kami boleh bagikan link kalau rasa nak belajar lah. Sebab yang tu memerlukan waktu yang panjang. Habis. Wallahu a'lam. Jadi kita kembali kepada perbicaraan kita pada hari ini. Tuan-tuan nak faham bagaimana sujud sahwi itu boleh menyempurnakan solat, tulis. Dia bukan sahaja menyempurnakan solat, tetapi dia boleh menyempurnakan kehidupan. Allah. Sujud sahwi itu bukan sahaja boleh menyempurnakan solat, tetapi menyempurnakan kehidupan. Ada yang kata suara tenggelam timbul ke? Admin tolong cek suara. Terima kasih. Saya tukar mic sekejap. Kita pakai mic lain. Audio test. Ada? InsyaAllah ada. Test cubaan 1, 2, 3. Okey ke? Yang lain suara okey. Terima kasih Siti Nur Aisyah. Baik, sambung. Jadi, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Sujud sahwi itu bukan sahaja menyempurnakan solat. Sayyidina Abu Bakar kata menyempurnakan solat. Saya kata tak. Menyempurnakan kehidupan. Sebab apa? Kalau kita boleh bawa makna sujud sahwi itu dalam hidup. Tuan-tuan. Allah Ta'ala tak pernah tidur. Allah Ta'ala tak pernah leka. Allah Ta'ala tak pernah lalai. Allah Ta'ala tak pernah lupa. Setiap apa yang kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agak-agaklah macam mana tauhid kita, tuan-tuan. Macam mana tauhid kita? Baik, jelas. Itu poin yang pertama. Baik, sambung. Wasawmu. Jaga. Ni ada. Salah seorang circle kita ada Allah Ta'ala uji dia baru-baru ni. Lupa benda ni. Saya kata tak boleh buat dah. Kena kotor tahun depan. Staff ingat dah kalau orang tanya tu jawapan dia. Wasawmu bisadaqatil fitri. Tulis poin yang kedua. Dan bermula puasa itu. Letih puasa 30 hari dah. Rupa-rupanya kesempurnaannya apa? Bisadaqatil fitri. Dengan bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah, itulah kesempurnaan bagi segala rahasia, perjalanan, natijah, riadah, berpuasa. Nampak simple je. Tapi tuan-tuan, sebab apa? Di sebalik daripada keletihan berpuasa itu, akhir sekali kita memberi. Sebab tu kata ulama fiqih, waktu yang paling afdal. Tapi tak usah buat lah. Pertama, takut terlupa. Yang kedua, takut ramai sangat. Yang ketiga, takut sekali lagi hilang nombor giliran nanti. Sebab tu kata ulama, waktu yang paling afdal, bayar zakat fitrah sebelum sembahyang raya. Nak dekat-dekat sembahyang raya tu, bayar. Tapi takut yang beratur je tuan-tuan ramai nak ambil manfaat semua ni. Sekali lagi tiba-tiba dah Bilal dah iqamah untuk manggil jemaah kepada as-salat suratat as-salat lupa dah. As-salat Aidil Fitri rahimakumullah. Bila angkat je takbir, habis waktu. Jadi apa yang dapat difahami tuan-tuan dalam kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini,
Alhamdulillah kita berpuasa dan kesempurnaannya terdapat pada zakat fitrah. Zakat fitrah ni tuan-tuan, siapa yang tahun ni mengambil pendekatan, dia bayar lebih. Sebab saya tengok baru-baru ni dalam portal JAIS tuan-tuan, JAIS pun sendiri dah menyediakan beberapa anggaran ataupun beberapa nilai yang berbeza. Kalau orang makan beras ni, maka satu kepala RM7. Kalau orang makan beras ni, satu kepala RM14. Ada setengah negeri, Selangor saya rasa buat dua harga saja. Dua harga 7 dan 14. Ada setengah negeri, dia buat sampai 3 harga, 7, 14, 21. Pernah kita fikir tak rasa nak bayar lebih? Sebab apa? Kita lihat apa yang kita makan. Kita lihat apa rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak tuan-tuan, banyak. Nak tahu nilainya, tengok apa yang kita beri. Jadi kata ulama, kata Sayyidina Abu Bakrin, bermula puasa itu, kesempurnaannya terdapat pada zakat fitrah. Sebab tu kepada circle saya, sahabat saya yang terlupa nak bayar zakat fitrah, saya doakan dia sentiasa bersabar, bertaubat kepada Allah dan mengaku salah, menyesal tak nak buat lagi. Dan boleh bayar sekarang ke? Tidak boleh. Kena qada tahun depan. Tulis tuan-tuan, yang ni poin bagus. Kalau tuan-tuan rasa, bukan rasa-rasa ni, mati benda yang pasti dan tak tahu bila, bagi kes yang tadi, wajib tulis wasiat. Saya harap dia ada pada pagi ni. Saya tak sebut nama dia, saya harap dia ada pada pagi ni, insyaAllah. Saya nak pesan dekat dia sekali lagi, hari tu pun terlupa pesan, wajib tulis wasiat. Apa dia wajib tulis wasiat? Tulis wasiat dekat mana-mana buku, pesan dekat orang lain, kalaulah mak mati, dalam ni ada wasiat mak. Pesan dekat anak ke, pesan dekat mak ke, pesan dekat abah ke, abah, kalau saya pergi dulu, dalam ni ada wasiat saya, tolong tunaikan. Tulis, apa dia? Zakat fitrah 2021, lupa bayar. Jumlah RM14. Anak beranak 2 orang. Tulis. Kalau sempat sampai tahun depan dan sempat bayar, qada balik, tik, potong, tanda. Tu dipanggil apa dia? Cara untuk kita ikhtiar, berjaga-jaga agar kita pertama tak terlupa, yang kedua takut mati. Jelas. Bukan takut mati tu, takut berlaku kematian, tak sempat, orang lain waris tak tahu. La ilaha illallah. Bila meninggal, adalah duit wasiat, adalah duit takaful, adalah duit tu, adalah duit ni. Tapi waris tak tahu nak buat apa. Last sekali, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Hei, kau tipu. Itulah yang berlaku. Kau tipu. Mari sini aku bagi. Kau tengok ni. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Itulah kehidupan tuan-tuan dah. Nampak sangat duit, akhir sekali lupa tanggungjawab kita sebagai waris kepada si mati. Jadi, tulis tuan-tuan, tulis wasiat. Tulis wasiat. Tulis wasiat. Tuan-tuan ingat, wasiat ni hanya untuk harta ke? Ada saham baru tulis wasiat. Ada rumah baru tulis wasiat. Lah. Tuan-tuan papa ke dana, naik basikal sekalipun, wajib tulis wasiat. Tinggal puasa, wajib tulis wasiat. Tinggal solat, wajib tulis wasiat. Ada hutang, wajib tulis wasiat. Berhutang, wajib tulis wasiat. Beri hutang, wajib tulis wasiat. Ada nazar, wajib tulis wasiat. Ada janji, wajib tulis wasiat. Bila sebut hutang ni, termasuklah zakat fitrah tadi. Jelas ke jelas? Habis. Itu perkara yang kedua. Baik. Jadi kepada circle saya tadi, dia tak boleh buat apa dah. Dia kena taubat, minta ampun, menyesal, tak nak buat lagi, tulis wasiat, tahun depan qada. Yang ketiga,
Apakah 4 perkara yang dapat disempurnakan dengan 4 perkara yang lain? Wal hajju bil fidyati. Dan kesempurnaan haji itu dengan bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah ni menyembelih lah, sama ada menyembelih hayawan atau mengeluarkan beberapa cupak dan sebagainya. Jadi bayar fidyah ni banyak. Kalau dam tu lain, dam haji tu lain. Dan sebab tu antara kaitan fidyah juga di antaranya dengan apa? Dengan melakukan korban. Sebab tu untuk circle saya. Yang ni saya rasa mana nak buka nanti dulu. Saya nak buka untuk circle saya dulu. Sebab tu tuan-tuan, wajarlah kita dahulukan circle. Mereka bersungguh-sungguh dan belajar, beri penumpuan. Jadi untuk korban pada tahun ini, yang tahun yang ke-8 yang kami buat di Pondok Darul Abidin, Thailand, di pondok yang saya belajar dahulu. Saya belajar di Pondok Darul Abidin 4 tahun tuan-tuan bersama Syekh Tok Fakir Daud. Dan Alhamdulillah, kebanyakan ilmu-ilmu yang kalian belajar dalam program Nak Baki Solat, program interaktif Kita Solat, mostly kebanyakannya adalah ilmu warisan daripada Tok Syekh Fakir Daud. Sebab tu saya korban. Setiap kali raya haji, saya kata dengan bini-bini saya, banyak pula bini. Tak ada tuan-tuan. Saya kata dengan isteri-isteri saya kata dengan anak-anak saya, setiap tahun raya haji, tak boleh pergi mana. Tak ada giliran, tak ada. Setiap kali raya haji tuan-tuan, itulah tempat saya. Yang saya akan pergi, Pondok Darul Abidin, Selatan Thailand. Alhamdulillah dah 8 tahun. Dan sebelum tu pergilah. Cuma korban saya dah buat dah hampir 8 tahun. Cuma tahun ni, tahun lepas, merupakan tahun PKP. Tahun lepas, saya dapat cari 7 ekor saja dah hantar duit. Hantar duit. Cuma Syekh Wahab tu menantu baba lah, menantu Tok Guru. Dia hantar video lah. Dah kita tak pergi. Sebab tiap-tiap tahun tuan-tuan saya pergi. Tu Mak Ngah Aisyah Kak Nuraini apa yang tersenyum-senyum, tersengih-sengih tu. Ni apa ni? Allahumma salli ala Zaidina Muhammadin. Baik. Maknanya tuan-tuan, bila kita hantar nama, dia hantar video dan sebagainya, mudah-mudahan kita membantu pondok yang saya belajar dahulu untuk menghidupkan majlis ataupun ibadah korban. Habis. Itu yang keempat. Dan akhir yang ketiga. Dan yang keempat tulis tuan-tuan. Yang ni penting dah. Yang ni penting. Dan saya nak share ilmu ini. Pengalaman saya belajar di Aceh. Di Dayah di Aceh tuan-tuan. Dan benda ni betul-betul memberi cabaran pada diri kita. Kalau betul-betul kita nak cek iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, dan iman kita kepada diri sendiri, tulis poin yang keempat. Wal imanu bil jihadi. Tulis. Dan bermula kesempurnaan iman itu dengan berjihad. Bermula kesempurnaan iman itu dengan berjihad. Jihad ni makna luas. Bukan semestinya berperang. Jihad ni satu perkataan yang umum, yang terlalu luas maknanya tuan-tuan. Namun bila sebut jihad ni, nak ceritalah, cuba jawab sekejap di ruangan komen. Jawab. Malaysia merdeka sebab apa? Jawab. Kita merdeka 1957. Malaysia merdeka sebab apa? Dah ada jawapan? Terima kasih Cima Sarat. Soalan, Malaysia merdeka sebab apa? Sebab perjuangan orang-orang dulu. Salah Dayang Badariah. Ini confirm harta sejarah gagal ni. Tak apalah, saya rasa Dayang Badariah ni dia dalam bidang ekonomi dia boleh lah. Tuan-tuan, orang-orang lama cuba jawab. Sejarah Malaysia ni, kita boleh merdeka sebab apa? Tuntut hak-hak. Tak kenal lagi Mak Ngah. Tuan-tuan lupa sejarah ke?
Kita ni merdeka sebab sains. Betul? Tak ada tangan je tuan-tuan. Perjanjian betul Aisyah. Terima kasih. Dah? Kita tak, sejarah telah buktikan, jangan lupa sejarah. Ya, kita tak nafikan dahulu perjuangan Tok Bahaman, dan perjuangan Mak Kilau, perjuangan orang-orang Luyan tu kita tak nafi. Dan mereka tetap hebat dan tetap di hati. Tetapi, betul Norini, betul. Ikut sejarah, kita merdeka sebab perjanjian. Dan siapa? Allah yarham Tunku Abdul Rahman ke? Ke Tun Razak? Tak ingatlah. Saya pun sejarah gagal juga tuan-tuan. Saya ni pandai matematik je. Kira-kira pandai. Dan sejarah telah buktikan kita merdeka sebab sains. Betul? Tuntutan, perjanjian dan sebagainya. Namun pengalaman saya waktu di Aceh. Aceh ni mereka merdeka sebab perang. Ingat kan? GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM ni Gerakan Aceh Merdeka, di mana mereka ni berperang dengan askar pusat, askar pusat, askar Jakarta sendiri, dengan perangan yang begitu lama. GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang akhir sekali Aceh pada hari ini dia mendapat autonomi yang begitu besar, dah boleh memerintah sendiri. Dan walaupun istilahnya autonomi, dan kita maklum Jakarta takkan lepaskan bulat-bulat. Tapi saya nak cerita pengalaman saya waktu duduk di Aceh tuan-tuan. Saya melihat dengan mata, dengan perasaan, dengan hati waktu belajar di sana, kenapa gerakan ini begitu hebat. Antaranya tuan-tuan, ilmu di Aceh, Allahu Akbar. Sebab tu layaklah kalau pernah digelar Aceh sebagai Serami Mekah. Bumi Aceh tu digelar sebagai Serami Mekah. Sebab ilmu dia hebat. Pondok begitu banyak. Pondok saja ribuan. Ribuan, bukan ratusan. Hampir ribuan tuan-tuan. Cuma orang akan bertanya, Ustaz, habis tu kalau Aceh tu hebat, kenapa kena tsunami? Kenapa kena tsunami? Kenapa kena gempa bumi? Kenapa datang bala? Jawapan mudah je. Nabi pernah bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'i was-salihun. Yang ni kita lupa diri ni. Yang ni hadis ni confirm menunjuk kita lupa diri. Nabi berkata asyaddun nasi bala'an. Yang paling banyak orang kena bala, yang paling banyak orang kena uji, al-anbiya' was-salihun. Para nabi dan orang-orang yang soleh. Maknanya makin banyak orang soleh, tempat tu ujian lagi banyak. Makin banyak orang alim, tempat tu ujian lebih banyak. Makin tinggi martabat dia Nabi ke Rasul ke, ujian dia lebih banyak. Maka pelik tak? Tak pelik. Kita ni seronok, tak ada tsunami, tak ada gempa bumi. Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, kalau boleh tulis ayat ni. Tulis. Dah? Imam Ghazali pernah berkata, nanti buat kod staff. Takutlah kamu kepada ujian yang tak nampak. Ujian yang tak nampak itu lebih kamu takuti. Tulis. Ujian yang tak nampak itu lebih kamu takuti daripada ujian yang nampak. Tulis. Makna. Terima kasih makna. Ujian yang tak nampak itu, kita ni, kita rasa tak diuji kan? Tak ada tsunami, tak ada gempa bumi, tak ada putih beliung dan sebagainya. Walaupun pernahlah kena shibih-shibih. Persis-persis tsunami tu pernahlah berlaku sekejap dulu kat Langkawi, kan? Beberapa tempat. Tapi itu sikit sangat. Kita rasa kita tak diuji. Lah, kata Imam Ghazali, setiap apa yang berlaku ujian yang tak nampak itu perlu kamu lebih takuti daripada ujian yang nampak. Allahu Akbar. Betul orang Syria hebat. Palestin, kalau kita melihat hari ni video yang berlegar tuan-tuan, tengah bom tu, misil. Budak-budak boleh main trampolin lagi. Budak-budak boleh main dekat luar, bersorak dan sebagainya. Sebab apa? Ujian nampak. Jelas.
Kita ni seronok, tak kena gempa bumi, tak ada peperangan, tak ada misil yang berlalu dekat atas kepala kita. Kita rasa tak diuji. La, kata Imam Ghazali, keadaan kita itu lebih bahaya daripada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sepatutnya kita perlu lebih takut daripada mereka. Tapi hari ni, bila hidup tak ada ilmu, kita kesian dekat puak-puak Syria. Kita kesian dekat puak-puak Palestin. Kita kesian dekat puak-puak Rohingya yang diuji dengan begitu jelas. Kita kesian dekat mereka. Tapi kalau kita faham dengan ilmu, tuan-tuan, qu anfusakum. Kita kena siap diri kita dulu. Ujian kita lebih banyak sebenarnya kalau kita faham. Selesa ujian. Kaya ujian. Nikmat ujian. Semua ni ujian ni. Cuma kita bak kata ayah kita, Tun Mahathir, manusia mudah lupa. Saya lah tu, kita lah tu. Jadi mudah-mudahan Melayu ke manusia? Melayu mudah lupa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ayuh tuan-tuan, kalau kita nak cek iman kita, ayuh kita semak sejauh mana jihad kita dengan agama. Mana jihad ni bukan pergi perang. Tak, saya tak ajak tuan-tuan pelawa tuan pergi tarik peperangan dan sebagainya, bukan. Mana jihad ni banyak. Antaranya afdal jihadi antujahida nafsaka wa hawaka. Seafdal jihad itu berjihadlah kamu dengan diri kamu dan hawa nafsu kamu. Itulah jihad yang paling besar. Jadi nak tahu iman kita kuat ke tidak, tengok jihad kita dengan diri kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan apa kita bincangkan pada pagi ini tuan-tuan, dalam hashtag Satapan Rohani, kita dapat faham apakah kesempurnaannya solat pada sujud sahwi, apakah kesempurnaannya puasa pada zakat fitrah, apakah kesempurnaannya haji pada fidyah, dan apakah kesempurnaannya iman pada jihad. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar pada pagi ini, kita dapat merenung seharian kehidupan kita, bagaimana kita nak pertekadkan diri, amalan dan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'assalamah wa liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Hashtag Satapan Rohani setiap pagi jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Saya selalu kata, ya Allah, macam mana saya nak betulkan solat saya ni, saya rasa macam tak confident sangat. Tapi bila Ustaz buat dengan cara lain semalam, saya rasa macam, ya Allah, inikah dia. Saya selalu macam tak confident diri saya. Saya bukan saya tak cari ilmu Ustaz, saya cari sana sini, belajar sana belajar sini. Tapi alhamdulillah, syukur sangat sebab dalam Allah izinkan saya masuk kelas Ustaz. Baru saya rasa macam rupanya solat tu sebenarnya Ustaz bawa dalam cara yang berbeza. Lain daripada saya pergi tempat-tempat lain di mana saya merasakan saya ni tak boleh, tak sempurna, macam yalah, kenapa saya tak boleh kucuk ya, kenapa saya tak fokus, kenapa saya selalu kata, ya Allah, macam mana saya nak betulkan solat saya ni, saya rasa macam tak confident sangat. Tapi bila Ustaz buat dengan cara lain semalam, saya rasa macam, ya Allah, inikah dia, macam saya rasa beban yang dalam jiwa saya yang saya merasa saya ni Allah tak terima solat saya ni. Saya selalu ada macam itu. Jadi saya rasa macam inilah dia yang saya rasa saya minta ni, sebab Ustaz membawa cara yang lain. Sebab saya rasa bila saya masuk grup-grup macam mana, saya rasa orang tu caranya saya ni tak tahu apa. Macam itulah saya rasa. Jadi
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Irwan Zahuri, Mudir Madrasah Ariyat Subang Bistari. Khusyuk is real. Berapa ramai di antara kalian yang sedang solat tetapi masih lagi belum mencapai kualiti khusyuk yang begitu hebat? Apa masalah yang sebenarnya? 4 perkara. Yang pertama, anda tak yakin anda boleh mencapai kualiti khusyuk yang begitu hebat. Yang kedua, anda tak ada ilmu yang khusus berkenaan khusyuknya solat. Yang ketiga, anda tak ada guru atau guardian yang boleh membantu anda daripada mula sehingga anda mencapai khusyuk solat yang hebat. Dan yang keempat, anda tak ada circle yang boleh membantu anda untuk mencapai kualiti khusyuk solat yang begitu hebat. Jadi apa kata kalau saya tawarkan kelas selama 2 hari secara online untuk kalian dapat belajar bersama keluarga, bersama orang-orang yang anda sayang. Yang tak dapat tidak, program ni akan berlangsung secara eksklusif dalam satu Facebook tertutup. Apa yang anda akan pelajari? Yang pertama, saya akan bantu anda memahami praktikal tauhid dan sifat 20 yang sebenar dan bagaimana kita kaitkan dengan solat, kita kaitkan dengan kehidupan, kita kaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, saya akan bantu anda untuk memahami bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga kepercayaan yang lain dan bagaimana yang dikatakan syirik khafi dan sebagainya. Dan yang ketiga, anda akan mendapat e-book secara percuma yang di dalamnya terdapat modul dalam program Nak Baiki Solat. Dan yang keempat, bagi anda yang mendaftar sesi Zoom, anda akan diberi peluang bersama dengan saya untuk memperbaiki suratul Fatihah, bertanya soalan, dan saya akan membantu anda dengan lebih cepat untuk mencapai khusyuk solat yang begitu hebat. Jadi ayo segera mendaftar untuk merasai khusyuk solat yang selama ini anda idam-idamkan.